ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واسعا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا يا ذا الجلال والإكرام. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita bersama pada pagi hari ini. Kita dapat menunaikan salat subuh berjamaah. Ini salah satu nikmat yang sangat besar apabila Allah Ta'ala pilih kita di antara manusia-manusia lain. Allah Ta'ala pilih kita untuk berada di dalam saf-saf menunaikan salat fardu subuh berjamaah, kerana waktu ini antara waktu yang sangat sukar
Tetapi alhamdulillah Allah Ta'ala pilih kita dengan taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala, kita dapat menterjemahkan peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini untuk berada di dalam saf salat subuh dan juga berada di dalam majlis ilmu pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita, memberkati kita. Dan kita bacalah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ataupun Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baca untuk kita baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca setiap pagi. Bahkan ada di antara ulama memasukkan doa ini setelah selesai tahiyat akhir sebelum salam. Tuan-tuan muslimin dan juga muslim, 77 cabang iman menurut Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita asalnya adalah Mukhtasar Syu'bul Iman lil Baihaqi. Asalnya kitab ini adalah kitab Syu'bul Iman, kitab cabang-cabang iman bagi Imam Baihaqi. Kitab dia besar dan berjilid-jilid, tetapi diringkaskan oleh Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i supaya kita semua orang awam dapat mengambil manfaat daripada apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu al-iman bid'un wa sittun atau bid'un wa sab'un syu'bah. Kata Nabi, iman itu mempunyai 60 lebih ataupun 70 lebih cabang-cabangnya. Dan kata Nabi, cabang yang paling tinggi ataupun yang paling atas ataupun yang paling utama ialah ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan cabang iman yang paling gedap itu membuang sesuatu yang mengganggu daripada jalan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u syu'batun minal iman. Dan malu juga adalah salah satu daripada cabang iman. Berdasarkan hadis inilah Imam Baihaqi dia mensyarahkan hadis ni menjadi kitab yang beberapa jilid ada. Di satu-satu jilid kurang lebih besar Al-Quran. Daripada hadis Nabi tadi, satu hadis Nabi disyarahkan oleh Imam Baihaqi, keluar beberapa buah kitab, beberapa jilid kitab. Maka kitab itu sangat masyhur. Lalu kitab ini diambil peluang dan juga kesempatan oleh Imam Qazwini, dia meringkaskan. Maka jadilah seperti mana kitab yang berada di tangan saya. Di tangan tuan-tuan tak ada kitab, tangan saya lah. Tuan-tuan muslimin dan juga muslimah, hari ini kita masuk cabang iman yang ke-17. Apabila kita sebut tentang cabang iman, apa maksud cabang iman? Iaitu cabang yang boleh meningkatkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala.
Kerana iman nak dikatakan orang tadi beriman, dia mesti ada 3 benda. Bukan salah satu, tapi mesti ada 3 perkara. Yang pertama, tasdiqun biqalbi, itu dia membenarkan dengan hati dia, dia melafazkan dengan lisannya, dia menzahirkan dengan amalan atau perbuatannya. Itu dikatakan orang beriman. Masuk cabang iman pula secara umum daripada 3 benda tadi, maka keluarlah secara umum. Tadi secara khusus, secara umum pula, maka iman ini ada 70 lebih atau 60 lebih atau 70 lebih cabang. Cabang yang boleh meningkatkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala, yang boleh menambahkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Kerana sifat iman ni kita dah selalu sebut yazid wa yanqus. Kadang-kadang dia bertambah, kadang-kadang dia kurang. Itu sifat iman. Iman kita ni bukan stable, bukan duduk kekal begitu tak turun-turun, tak. Ada kalanya dia meningkat, dia naik. Ada kalanya dia turun. Maka nak meningkatkan iman ini dengan takwa, dengan beribadat kepada Allah. Turunnya iman ini sebab maksiat. Lepas tu Nabi sebut, tidak beriman seseorang apabila dia berzina, tidak beriman seseorang apabila dia mencuri. Nabi sebut dalam hadis. Sehingga dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka ada semula iman dia. Maka hari ini kita nak berusaha, kita nak cari jalan supaya iman kita ni semakin meningkat. Kerana tak penuh kita balik kepada Allah Ta'ala dalam keadaan kita tidak ada iman. Harta yang paling bernilai yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, benda nikmat yang paling bernilai yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, yang selalu kita sebut iman dan juga Islam. Sehebat mana kita di dunia, setinggi mana jawatan kita, seberapa banyak harta kita, orang kenal kita, dengan populariti yang kita ada, pengaruh yang kita ada, balik kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak peduli semua tu. Ya Allah Ta'ala nak tengok kita balik kepada Allah Ta'ala, ada tak Islam, ada tak iman. Kalau ada Islam, ada iman, ya, ada tempat di dalam syurga. Kalau tidak ada iman, tidak ada Islam, tak, tidak ada tempat, sedikit pun tidak ada tempat di dalam syurga Allah Ta'ala. Ada orang datang kepada Allah Ta'ala dengan bawa 99 sijil kejahatan. Satu-satu sijil Nabi sebut madil basar, sejauh mata memandang. Allah Ta'ala tanya dia, adakah kamu ada bantahan? Ataupun kamu dizalimi oleh pencatat amalan? Ataupun ada kamu tak puas hati apa-apa? Dia kata, la, wallahi, tidak, wahai Allah. Tapi disebabkan dia ada iman, iman dia kukuh, iman dia mantap, akidah dia selamat, Allah Ta'ala selamatkan dia dengan hanya menulis di atas helai kertas dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia letakkan sebelah timbangan amalan baik, ambil 99 buku catatan amalan dia, dia letakkan sebelah timbangan amalan buruk. Rupa-rupanya iman yang dia jaga masa dia hidup tu lagi berat berbanding dengan amalan-amalan buruk yang dia bawa. Ini hadis riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari. Sebab itu tuan-tuan, tugas kita hari ini, jagalah iman kita. Jagalah iman anak-anak.
Dan ada zaman sekarang ayah beriman, anak tak kenal Islam. Pesan kepada anak-anak kita, betul lagi yang berada di luar negara, yang berada di New Zealand, yang berada di Australia, yang berada di mana saja, jaga iman. Kita tak nak kita yang selalu berada di masjid, tapi anak kita menjadi orang yang tidak ada agama. Ada ramai, bahkan ada Facebook page pula, golongan etnis Malaysia. Tengok-tengok Allah ni orang Melayu saja, budak-budak muda saja, tuan-tuan muslimin dan juga muslim. Maka cabang iman yang ke-17, cabang iman yang ke-17 iaitu menuntut ilmu. Salah satu cabang yang boleh meningkatkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala adalah menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu ni lah boleh menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Kata musannif kita, ilmu yang dimaksudkan ialah mengenal pencipta yang maha tinggi dan mengetahui segala perkara yang datang daripada Allah. Dan ia juga adalah mengetahui tentang kenabian dan sesuatu yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam istimewa berbanding dengan orang lain. Juga tahu hukum hakam Allah Subhanahu wa taala dan segala ketetapannya, serta tahu sumber hukum hakam ini diperoleh seperti Al-Quran, Sunnah, Qiyas dan juga syarat-syarat ijtihad. Maka ilmu yang kita guna tuntut, yang dimaksudkan menuntut ilmu di sini adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala dan juga segala perkara yang datang daripada Allah Taala. Dan juga ilmu mengetahui tentang kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan Nabi kita istimewa berbanding dengan manusia-manusia lain, berbanding dengan nabi-nabi dan juga rasul-rasul lain. Maka yang pertama yang disebut sebagai ilmu usuluddin ataupun ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah Ta'ala. Di samping kita belajar ilmu dunia, kita kena belajar juga ilmu akhirat. Ilmu akhirat yang mana? Yang pertama sekali, ilmu yang membawa kita kenal kepada Allah Ta'ala, kenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang boleh mendekatkan diri kita ni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua pula iaitu yang kedua adalah dan juga tahu hukum hakam Allah, segala ketetapannya, serta tahu sumber hukum hakam itu diperoleh seperti Al-Quran, Sunnah, Qiyas dan juga syarat-syarat ijtihad. Yang kedua, ilmu berkaitan dengan benda yang halal, benda yang haram. Ilmu fiqh itu kena belajar juga. Kita dalam bab dunia kita dah belajar tinggi-tinggi. Dalam bab akhirat, dalam bab agama kita kena belajar juga ilmu fiqh. Kalau kita tak tahu, tak pernah belajar lagi, kita kena belajar walaupun basicnya. Ini disebut sebagai fardu ain. Ilmu tauhid kita kena belajar, ilmu fiqh kita kena belajar, ilmu ihsan ataupun ilmu tasawuf juga kita kena belajar. Nak membentuk diri kita sebagai seorang yang saksiatul muslim, pribadi seorang muslim. Tuan-tuan muslimin dan juga muslim. Maka tiga ilmu tadilah yang menjadi fardu ain yang kita ni kena tuntut. Kandungan Al-Quran dan juga hadis dipenuhi dengan kelebihan-kelebihan ilmu
dan juga ulama, itu orang yang ada ilmu. Banyak dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala cerita tentang orang yang ada ilmu, kelebihan yang ada kelebihan bagi orang yang berilmu dan juga orang yang berpengetahuan.